Assalamualaikum. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. So seperti biasa, hari ini hari Selasa 29 hari bulan 10 2024. Kita sudah hampir kepada penghujung bulan Oktober, di mana nanti akan datang pula November rain. Begitu, betul tak? Okey, so bila kita imbas kembali daripada bermulanya bulan Oktober sehingga ke penghujung bulan Oktober, apakah objektif ataupun apakah goal yang telah kita achieve? Pernah tak anda terfikir? Nampak tak pergerakan masa yang begitu cepat? Kadang-kadang kita rasa dah 29 hari bulan. Begitu, betul tak? Tapi tak apa, ini tertakluk kepada semua individu. Apakah target yang telah diletakkan ataupun cuba untuk dicapai, sama ada berjaya ataupun tidak, itu kita perlu lihat lah. Itu bukan maksud saya. Anda perlu olah lah bagaimana untuk mencapai sesuatu target itu. Itu yang saya nak katakan. Dalam masa yang sama juga, jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Itu yang paling penting. Dan jika anda masih belum subscribe lagi, silalah subscribe sekarang. Jangan buang masa. InsyaAllah saya akan menyajikan anda semua dengan perkongsian, especially untuk XAU USD ataupun gold. Saya percaya ramai di antara kita yang sekarang ni memang betul-betul berminat dengan ataupun berminat nak trade dengan gold ni. Tapi kalau ditanya pendapat saya lebih suka kepada US30 ataupun Nasdaq. Tetapi tak mengapa, setiap manusia ataupun setiap trader ada pilihan masing-masing. So tertakluklah kepada bagaimana mereka melihat kepada sesuatu pergerakan untuk gold. Alright, faham Dan yang terakhir sekali, seperti biasa, macam saya pernah beritahu sebelum ini, kita perlu buang sifat-sifat ataupun aura negatif daripada dalam diri kita, dan seterusnya kita timbulkan aura positif supaya kita lebih mudah untuk berfikir, lebih mudah untuk bercakap, lebih mudah untuk membuat sesuatu benda dalam keadaan positif. Faham tak? Kadang-kadang bila kita dalam keadaan negatif ni, apa yang saya percayalah, bukan saya percaya, benda ni memang boleh terjadilah. Jika bila kita bangun pagi saja, benda ataupun aura negatif berada dalam sifat dalam badan kita ni, ataupun kita create negatif, the whole day kita akan sentiasa negatif. Sebab apa? Ini macam orang panggil law of attraction lah. Walaupun kadang-kadang kita sebenarnya percaya kepada qada dan qadar, kita percaya kepada Allah lah, benda ni semua. Tapi kadang-kadang anda perlu fikir benda ni juga. Sebab apa? Sebab kita yang menerbitkan aura negatif daripada dalam badan kita. Perasan tak? Kalau katakan hari ni saya memang tak ada mood, daripada pagi marah-marah anak ke, marah-marah orang rumah ke, benda ni akan berlanjutan sampailah ke petang, sampailah ke malam. Sebab tu saya selalu katakan kepada anak saya, kalau boleh jangan pagi-pagi ni jangan ada sifat negatif. Kalau boleh kita adakan sifat positif. Sebab daripada positif pagi akan membawa sampai ke malam. Begitulah dia. Okey, saya tak nak buang masa bercakap-cakap banyak pula. Nanti ada berkata, apa ni? Ini sesi apa ni? Ceramah ke? Okey, tak apa. Dah 4 minit dah saya bercakap. Okey, so sekarang saya hendak berkongsi dengan anda ke manakah pergerakan gold untuk hari ini. So apa yang saya dah tandakan sebelum ini, kalau anda dapat lihat, iaitu kita punya storyline. Nampak tak? Kita punya storyline di mana warna biru ini adalah daily. Dan kalau kita tukar kepada ni, memang kita akan tandakan daripada sini lah, tapi jauh, betul tak? So kita akan ambil di 4 hours. Sebab hari ni kita akan bercerita daripada sudut 4 hours. So saya akan buang daily ni, tak payah buang masa. Kita akan simpan sahaja yang 4 hours. Okey, so kalau dilihat daripada sudut pergerakan, pertama sekali seperti biasa kita akan menukar kepada line, sebab kita nak tandakan break yang terjadi. Jangan lupa kita kena tandakan setiap break yang ada. Kalau tidak, nanti anda susah untuk melihat ke manakah pergerakan. Itu yang anda kena faham. Okey, dan seterusnya ada breakout yang terjadi di sini supaya mudah anda melihat adakah akan terjadinya pullback ataupun apa-apalah. So sekarang untuk first left support kita, saya akan tukar ke sini sebab ini adalah menjadi current
first left yang berada berdekatan dengan current market price. Begitu. Dan seterusnya, apa yang kita boleh lihat daripada sudut pergerakan menggunakan storyline, current market price sekarang ni sedang ke atas. So apa yang anda perlu tahu, mengapa dia membuat kenaikan ke atas. Ini yang kita nak tahu. Kita bukan kisah pun dia nak membuat ke atas ni dan kita nak mencari peluang untuk buy. Tidak. Kita perlu mencari cerita dahulu. Kenapa dia membuat kenaikan ke atas? Bila anda dah tahu kenapa, dan barulah anda boleh decide apakah ataupun ke manakah dia boleh pergi, supaya lebih mudah untuk anda menjangkakan apa yang akan terjadi nanti. Ianya lebih mudah daripada anda sekadar buka saja chart, anda hanya fikir, okey, aku nak buy, aku nak sell. Dia lebih berbahaya. Sekarang apa yang anda dapat lihat, jika kita menggunakan storyline tadi dan kita dah tandakan beberapa level, di sini anda dah nampak dah adanya break. Cuma untuk 4 hours masih belum, masih ada dalam 40 minit lagi. Ini kalau kita gunakan trading view lah. So berkemungkinan besar jika price berjaya break body di atas ini, bermaksud break ini akan valid, di mana kita akan melihat terjadinya pullback dan seterusnya akan membuat kenaikan terus ke atas. Ini jika price berjaya break level yang ini. Sebab sekarang current market price untuk 4 hours masih dalam keadaan apa orang panggil? Undecidable. Macam tu undecided. Saya tak faham lah. Lupa dah. Dah lama tinggalkan bahasa Inggeris. Apa benda lah maksud dia. Masih dalam keadaan 50-50, lebih kurang begitu. Jika price berjaya break ataupun close di atas daripada level break ni, bermaksud kita akan melihat akan terjadinya pullback, seterusnya membuat kenaikan ke atas. Tetapi jika tidak, jika price membuat meninggalkan shadow saja, bermaksud kita akan menjangkakan price akan membuat penurunan, mungkin sehingga ke certain level yang kita akan lihat menggunakan Elliott Wave pula selepas ni. Saya tak akan cerita daripada sudut market structure, kita akan terus melihat kepada Elliott Wave supaya anda dapat relatekan storyline dengan Elliott Wave. Alright. So sekarang apa yang saya boleh katakan, jika price tidak berjaya membuat breakout di sini dan seterusnya meninggalkan shadow, apa yang saya boleh nyatakan, pertama sekali berkemungkinan besar price akan membuat penurunan sehingga ke level yang ini. Dan jika price berjaya break lagi sekali antara level kotak yang berwarna kuning, kita menjangkakan price boleh turun sehingga ke level yang ini pula. Okay. Dan jika price berjaya, saya tandakan dululah supaya nanti anda tak pening kepala. Okay. So ini ada level yang kedua. Sekarang apa yang saya nak sampaikan, jika price berjaya break di kotak yang berwarna kuning, di mana kalau nak diikutkan panjang dia sampai sini saja, sebab kita mengira daripada body sehingga ke shadow, betul tak? So kalau dia berjaya break meninggalkan body, bermaksud kita menjangkakan akan ada penurunan sehingga ke level ini dan seterusnya akan ada pullback, dan price berkemungkinan besar akan break kotak yang berwarna kuning di bawah ini pula. Dan seterusnya berkemungkinan besar akan pergi ke level yang warna kuning ni. Saya dah tandakan ni semua sebelum ini ataupun yang ke sini. Ini yang saya dah tandakan bersama dengan perkongsian dengan tim SQD. Tapi saya tak pasti anda dah tonton ke belum, tapi inilah level-level yang saya dah tandakan. Ini mengikut pergerakan, tetapi apa yang terjadi untuk hari ini kita perlu melihat pula daripada sudut pergerakan yang baru, bermaksud level-level yang ini mungkin dah tak boleh pakai. Sebab tu saya akan buang dahulu supaya mudah untuk anda menjangkakan nanti apa yang akan terjadi. Tetapi dalam masa yang sama, saya akan meninggalkan area to monitor sebab saya nak melihat apakah yang akan terjadi nanti. Alright. So sekarang kita akan melihat pula daripada sudut Elliott Wave. Seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ini, pergerakan sekarang ini adalah di wave yang ketiga. Kalau kita lihat daripada sudut yang besar, seperti daripada bawah inilah. Okay, so ini adalah pergerakan untuk wave 1, wave 2 dan seterusnya terjadinya 5 pergerakan. Betul tak? 1, 2, 3, 4 dan 5. Bermaksud saya menjangkakan selepas ini ataupun hari ini akan terjadinya pergerakan untuk wave 4. Memang saya dah kata daripada hari tu. Okay, tak menjadi masalah, don't worry. Sebab apa? Sebab kita melihat daripada sudut Elliott Wave. Ada kemungkinan dan ada juga orang lain yang beranggapan gold akan terus membuat kenaikan. Betul, saya memang percaya dan saya memang mengatakan akan ada kenaikan lagi. Memang belum ada potensi untuk gold membuat penurunan. Dengar betul-betul, masih belum ada
Masih belum ada, sebab ada certain level yang gold perlu break ke bawah, barulah kita boleh identify sebagai gold membuat perubahan trend. Tetapi untuk waktu ini dan untuk sekarang ini dan mungkin untuk hari ini dan esok dan seterusnya, mungkin hari Jumaat, kita saya menjangkakan gold akan membuat kenaikan lagi. Alright, so sekarang jika pergerakan membuat penurunan, hanyalah sekadar correction ataupun retracement, bukan perubahan trend. Anda perlu faham yang itu. Okay, so sekarang kita dah nampak dah pergerakan sedang membuat wave ketiga. So kalau wave keempat dah siap wave 3 dan sekarang sedang membuat wave 4. So kalau nak diikutkan, saya gunakan Fibo retracement daripada bawah ni, sebab ini saya jangkakan pergerakan untuk wave 1, wave 2, yang ini adalah 1, 2 dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, di mana pergerakan lebih kecil. Kalau saya tarik daripada sini sampailah ke atas bermasuk 0.236 akan dijadikan level yang saya lihat sama ada gold boleh membuat penurunan sehingga ke sini. Senang cerita. Alright. Ini yang saya jangkakan dahulu. Tetapi tak mengapa, kita akan melihat daripada sudut pergerakan sekarang, supaya anda pun tak teragak-agak untuk melihat ataupun memerhatikan ataupun memantau ke manakah pergerakan dia. Okay, so sekarang jika kita lihat daripada sudut pergerakan Elliott wave, seperti yang saya katakan, saya menjangkakan yang ini bergerak dalam wave 4. So bila kita lihat daripada sudut pergerakan dan seterusnya, bila Elliott wave, pergerakan Elliott wave ni bergerak dalam wave 4, apa yang kita boleh katakan akan terjadi sideways. Tidak akan ada momentum lagi sehingga price mengkomplitkan pergerakan dia. Faham tak? Sebab dia bergerak dalam wave 4. Bila pergerakan wave Elliott wave terjadi, especially dekat wave 4, akan terjadi sideways yang sangat teruk. Akan terjadi pergerakan di mana dia akan bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ke kanan tu pasti, tetapi ke atas ke bawah itu yang masalah, sebab ada secertain orang dia akan menjangkakan price akan membuat buy ataupun membuat bullish. So apa yang dia akan buat? Dia akan masuk buy. Okey, pun dia mau masuk buy. Okey, dia masuk buy dekat sini contohnya. Okey, price tiba-tiba membuat penurunan dan bila dia membuat kenaikan dan pullback. So apa yang kita jangkakan? Kita akan tarik Fibo, betul tak? Daripada sini sampai sini. Anda pun masuk entry di kawasan 0.618 ataupun 0.786. Okey, anda pun masuklah entry kat bawah ni dan seterusnya anda letak SL di bawah. Okey, sebab anda dah masuk 0.618, price dah berjaya touch 0.618. Nampak ni? Nampak tak ini? Ni? Saya kasih tebal sikit bagi anda nampak. Okey, so price berjaya bila anda tarik Fibo, pullback, anda masuk 0.618. Bukankah ianya ada confirmation? Lebih kurang begitu, betul tak? So, dan seterusnya apa yang akan terjadi? Anda pun biarkan dia masuk naik. Oh, alhamdulillah, naik. Yes, naik. Zup, turun, nampak? Ambil SL anda, sebab definitely anda akan letak SL di bawah daripada anda punya entry, betul tak? Sebab kita nak ambil nipis. Tetapi apa yang terjadi? Price langgar pula anda punya SL dan seterusnya baru membuat kenaikan ke atas. Ini yang saya katakan, bila pergerakan untuk gold ke, tak kisahlah pair apa, US30 ke, Nasdaq ke, bila dia bergerak dalam wave 4, anda perlu berhati-hati sebab ianya sangat berbahaya. Dalam masa yang sama juga, kalau anda nak katakan, apalah Cik Apple, confirmation dah ada tapi kenapa kena SL juga, anda perlu faham satu benda. Bila saya mengatakan untuk mengambil sesuatu entry, kita akan tarik sebenarnya daripada bawah ni sampai ke atas ini, sebab dia perlu break sebelumnya, lebih kurang begitu. Tapi tak mengapa, sebab dalam trading memang akan ada untung, akan ada rugi. Rugi itu pasti, untung itu rezeki. So anda simpanlah benda-benda tu. Janganlah setiap kali terkena SL anda dah meratap hiba, duduk termenung di tepi bucu katil. Buat apa? Kalau anda begitu, anda tak layak untuk menjadi seorang trader. Might as well anda bekerja 9 to 5 sahaja. Okey, faham eh? Okey, tak menjadi masalah pun. Kalau anda bekerja 9 to 5 pun, maksud saya, anda tak payahlah jadi trader. Anda teruskan bekerja 9 to 5. Itu maksud saya. Alright. Okey. Maafkan saya kalau saya membebel, sebab saya nak anda semua mengubah mentaliti anda sekarang ni. Kita terlalu banyak aura negatif dalam trader-trader di kalangan rakyat Malaysia sekarang ni. Kita nak buang benda tu. Betul tak? Banyak. Buka je lah Facebook lah, buka lah
TikTok lah, buka itulah, buka ini. Tengok apa post diorang. Hentam sana, hentam sini, hentam tu, hentam. Kita tak nak yang tu. Kita nak terbitkan aura positif. Jangan hentam, tapi support. What if kita support each other? Kan lagi bagus. Alright. Okay. So sekarang, jika kita melihat daripada pergerakan Elliott Wave, apa yang saya boleh katakan, kita lihat dahulu kepada pattern. Tak perlu tandakan ABC ke apakah, kita lihat pada pattern. So pergerakan yang pertama membuat penurunan. So ini adalah satu pergerakan. Maaf tekak masih tak berapa okey, tapi saya cuba lagi untuk bercakap supaya anda dapat memanfaatkan apa yang saya kongsikan. Begitu. Alright. So sekarang kita dah melihat satu pergerakan yang pertama, dan seterusnya kita melihat pergerakan yang terjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. So dalam konteks Elliott Wave, ini adalah pattern. Faham tak? Ini adalah pattern. Bermaksud adanya pergerakan sedemikian dalam konteks pergerakan Elliott Wave. So bila dah terjadinya pergerakan sedemikian, apa yang kita boleh jangkakan akan terjadinya penurunan lagi sekali ke bawah, di mana dia akan menyambung pergerakan yang asal. Okay, di mana inilah dia punya asal. Pergerakan asal dia punya orang panggil apa? Punca utama membuat penurunan. Dan seterusnya pergerakan yang terjadi sekarang dalam bentuk apa? Dalam bentuk korektif. Saya tak perlu menandakan 1, 2, 3, 4, 5 ke A, B, C, D, E, F, G, H, I ke. Tak perlu. Saya melihat kepada pergerakan dahulu. So sekarang anda melihat adanya pattern. Tak kisahlah pattern apa pun, janji dia bergerak dalam pattern, betul tak? Dan seterusnya barulah kita akan menjangkakan akan ada penurunan. So sekarang apa yang perlu kita pastikan dan perlu kita pastikan dahululah, maksudnya jika dia break ke atas, anda jangan ambil peluang untuk sell. Itu yang saya nak katakan. Sebab apa? Sebab pattern yang ini sepatutnya dia bergerak sehingga ke certain level saja dan barulah akan membuat penurunan. So kalau ikut saya akan gunakan Fibo. Saya gunakan Fibo expansion, tarik daripada sini sampai ke bawah ni, dah tarik sampai sini. So kita melihat kepada price berjaya membuat kenaikan sehingga ke 0.786. Dalam masa yang sama juga saya akan tarik saja, okey. Dah tarik sini, dah jumpa sini, dan saya akan tarik sini. Saya akan tarik sampailah sini, kita menjumpa 0.786. Ada lagi 0.786. Okey, so sekarang saya akan tarik lagi sekali benda yang sama. Tarik dari sini sampailah ke bawah. Sampai 0.786. Hanya pergerakan ini yang terjadi di mana dia touch semua 0.786. Anda tak pasti, anda rasa terkejut, anda rewind balik video ni. Tandakan balik, gunakan anda punya chart, gunakan anda punya MT4. Macam mana tarik tadi tu? Saya tarik dari sini, daripada atas ni sampailah ke bawah ini, kita melihat price berada di 0.786. Ni, nampak? Okey. Dan seterusnya saya tarik lagi sekali. Yang ini daripada atas ni sampai ke bawah dan matikan di atas ni pula. Price turun sehingga ke 0.786. Nampak ni? Dia buat penurunan sampai 0.786. Dan seterusnya saya akan tarik lagi sekali Fibo expansion daripada bawah ini sampailah di mana dia turun sampai ke sinilah dan berada di 0.786. Nampak tak? Semuanya berada di 0.786. Saya tak ambil 1, 2, 3, 4, 5 ataupun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Tak ada. Saya ambil kira daripada pattern. So apa yang saya boleh jangkakan sekarang, dengar betul-betul. Jika price tidak berjaya break kotak yang berwarna kuning ataupun tidak berjaya break level yang ini, tak kisahlah. Kalau nak break pun tak menjadi masalah, sebab kita akan melihat kepada pergerakan yang akan terjadi begini. Dia akan bergerak begini. So saya akan melihat ini adalah ni 1, 2, 3, 4, 5. So saya akan tandakan begini, di mana price bergerak selari. Alright. So sekarang jika price tidak berjaya break ke atas, bermaksud kita akan menjangkakan price akan membuat penurunan ke bawah. Sampai level mana? Pertama sekali kita akan ambil di kawasan yang ini dulu. Okey, supaya mudah untuk anda perhatikan apa yang akan terjadi. Saya tak nak ambil kira Fibo ke apa ke. Saya bagi tahu dulu daripada sudut sampai mana dia boleh pergi. Dan sekarang jika price hendak membuat kenaikan, sampai level manakah yang kita boleh jangkakan akan terjadi kenaikan? So kita letak je lah dekat sini, tak menjadi masalah. Okey, di mana bulat yang ini berada selari dengan kotak kita yang berwarna kuning di atas ini. Jika price berjaya break, bermaksud kita akan menjangkakan akan terjadinya
kenaikan, pullback dan seterusnya akan terus membuat kenaikan ke atas. Okey, pastikan akan ada pullback dahulu, sebab pullback inilah di mana peluang untuk anda masuk buy. Sama juga macam kalau ke bawah ni, jika price berjaya break level yang bawah ini di mana warna bulat, saya tukar warna lah, saya tukar warna merah, tak cantik, boleh merah. Bagi pekat sikit. Okay, so kalau dia berjaya break bulat yang bawah ini dan seterusnya break dia punya trend line, bermaksud kita akan menunggu terjadinya pullback. Bila jadi pullback, masuklah sell. Nampak tak antara pergerakan? Lebih mudah untuk anda menjangkakan begini daripada saya bagi tahu, oh lepas ni dia akan turun ke bawah, lepas ni dia akan naik ke atas. Baik anda tunggu terjadinya breakout, anda cari peluang untuk buy. Terjadinya breakout ke bawah, anda cari peluang untuk sell. Itu sahaja. Sekarang ni, sebab tu saya suka gunakan cara begini. Sebab apa? Ianya mengajar saya untuk lebih berdisiplin, lebih bersabar dan menunggu sehingga terjadinya setup. Ada setup baru saya masuk entry. Jika tiada, saya tak akan secara sembreno masuk setup. Kenapa? Apa yang nak perlu dikejarkan? Apa yang nak perlu kejarkan? Bagi tahu saya. Anda nak kejar apa? Lamborghini, Ferrari. tak apa. Itu semua itu semua tertakluk kepada diri masing-masing. Tak perlu dan susah kalau kita nak beritahu kepada semua orang anda perlu berdisiplin. Susah sebab kita daripada kecil masih tidak berdisiplin. Tak ada apa-apa. Okey. Tak apa. Okey, so sekarang apa yang saya boleh katakan, ini yang saya lihat pergerakan di mana jika terjadinya breakout ke atas, kita akan menjangkakan pergerakan akan terus membuat kenaikan ke atas. Dan di situlah kita akan melihat apakah pattern sebenarnya yang terjadi ini. Tapi kalau diikutkan daripada penggunaan Elliott Wave, apa pattern yang dilihat adalah seperti triangle. Dan dalam pergerakan yang sama, dalam masa yang sama, ianya bergerak dalam korektif. Itu yang saya nak bagi tahu. Jika betul price berjaya membuat breakout ke atas, anda perlu berhati-hati, tunggu ada confirmation. Bagaimana confirmation dia ambil? Ini lagi satu anda perlu tahu. Tak perlulah saya ajar. Saya rasa anda pun ada confirmation anda sendiri, betul tak? Saya ada confirmation saya sendiri. Saya pernah ajar sebelum ini, di mana saya pernah ajar sebelum ni dalam live, dalam video saya. So kalau anda nak, anda carilah. Saya pun tak ingat dah kat mana. Alright. Okay, sebab ini sajalah apa yang saya dapat lihat. Ingat, bila terjadinya breakout, kalau anda nak lebih memahami kepada pergerakan, anda boleh gunakan dekat time frame yang lebih kecil juga, tak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab sekarang ni anda boleh lihat apakah yang akan terjadi di time frame yang lebih kecil. Jika sesuatu pergerakan break ke bawah, apa yang anda boleh buat? Anda carilah peluang untuk sell. Tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Apa yang anda perlu perhatikan adalah terjadinya dia punya market structure. Bila ada market structure, bila terjadinya market structure dan anda nampak ada peluang untuk masuk sell, masuklah sell. Apa yang market structure? Saya pernah ajar sebelum ni, betul tak? Di mana pergerakan dan dia membuat break, dan seterusnya ada ni, dan seterusnya ada break, dan seterusnya ada lagi break, dan seterusnya ada lagi break. Kan ada pergerakan structure di sini. So apa yang anda perlu buat adalah mencari peluang untuk sell di time frame lebih kecil. Tak menjadi masalah sebab anda dah nampak peluang untuk sell ataupun peluang untuk buy. Ini maksud saya, faham Alright, itu sajalah perkongsian saya untuk gold pada hari ini. Jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah share kepada kawan-kawan supaya lebih ramai boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Alright, ingat apa yang saya pernah beritahu sebelum ini dan juga tadi saya beritahu, dalam dunia trading untuk kita Malaysia ni, kalau boleh supportlah each other. Janganlah duk hentam orang sana, hentam orang sini. Apa yang anda dapat kalau anda hentam? Adakah anda dapat bangga dalam diri anda? Adakah ianya menunjukkannya anda seorang yang terpaling trader? Anda perlu fikir yang itu. Why not kita support each other? Kan lebih bagus. Betul tak? Kita support each other. Tak kisahlah anda daripada broker mana pun ataupun anda daripada prop mana pun, tak menjadi masalah. Apa yang saya nak sampaikan, kalau boleh kita support each other. Kita bergerak bersama-sama, berjaya bersama-sama tanpa mengira anda ni broker mana pun. Tak perlulah anda nak fikir broker saya ni bagus, broker sana bagus. Apa yang bagus? Kita tetap trade juga benda sama. Tak ada beza pun. Betul tak?
Membebel pula saya. Nanti saya buat video khas lah untuk yang tu. Betul tak? Tapi tak apa. Apa yang saya nak katakan, kita sebagai rakyat Malaysia dalam dunia trading ni, komuniti kita ni tak besar. So apa kata kita support each other supaya menaikkan industri trading ini bersama-sama. Kan lebih baik. Betul tak? Alright. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bertemu dalam next video. Apa yang saya sampaikan, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Saya minta maaf sebab saya hanya nak anda semua berfikir sejenak apa yang saya cuba sampaikan. Alright. Itu sajalah. Bye bye. Yeah.